Okey guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Huzaifah bin Zamri dari kurs pengajian Tahfiz Al-Quran wal Qiraat semester 2. Mai sini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif bin Azizi daripada SEM 2 Diploma Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Kolej Pengajian Islam Johor Marsa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Fakrul Hadi bin Faharuddin daripada kos Diploma Tahfiz Quran wal Qiraat semester 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Aizuddin bin Baharin daripada SEM 2 kos Diploma Tahfiz Al-Quran wal Qiraat. Hari itu pada kali ini kami akan membentangkan video berkaitan dengan penjagaan kelestarian alam sekitar. Penting ke alam sekitar ni tuan-tuan? Penting terhadap segenap lapisan masyarakat. Dan kami akan menjalankan sebuah mini program berkaitan dengan penjagaan alam sekitar ni bagi menyelesaikan tugasan kami, iaitu tugasan aktiviti kurikulum berkodkan MPU 2421 yang diketuai oleh pensyarah kami yang sungguh kacak, iaitu Encik Izzat Izzuddin bin Jafri. Dan saya akan masuk kepada definisi alam sekitar. Apakah yang dimaksudkan dengan alam sekitar tuan-tuan? Alam sekitar ni dia meliputi dua perkataan, iaitu alam dan sekitar. Alam membawa maksud dunia ataupun segala isi di langit dan di bumi, manakala sekitar merujuk kepada tempat ataupun keadaan sekeliling. Perkataan alam sekitar ataupun dalam bahasa Inggeris disebut environment membawa maksud keadaan sekeliling ataupun lingkungan. Oleh itu, sekiranya berdasarkan kepada terjemahan literal, maka perkataan alam sekitar adalah menuju kepada apa sahaja yang melingkungi, secara khusus melingkungi manusia. Bagaimanapun, secara khusus perkataan alam sekitar merujuk kepada fenomena fizikal, sama ada biotik ataupun abiotik, yang melingkungi suatu organisma. Fenomena fizikal ni apa? Iaitu ia termasuk juga fenomena yang berkait rapat dengan iklim dan cuaca. Ini adalah pendapat daripada Muhammad Zuhdi Marsuku 2002. Antara contoh-contoh pencemaran alam sekitarnya adalah seperti membuang sampah merata-rata tempat, seperti di sungai ataupun di tasik ataupun di mana-mana sahaja. Kemudian pembuangan bahan buangan yang boleh diketa semula tapi dibuang begitu saja. Dan seterusnya, penggunaan air yang tidak berhemah menyebabkan ada berlakunya pembaziran dan menyebabkan terjejasnya ekonomi negara Malaysia. Tanpa membuang masa, kita tengok video ni. Check it out. Masuk tasik sampah tu. Apa motif kau buang sampah dekat tasik tu? Kau kutip sekarang? Sorry bang. Saya ambil sampah tu dalam tasik bang. Maaf bang . Saya membuat video ini berkenaan penjagaan alam sekitar. Saya nak menyampaikan beberapa mesej, iaitu kita sebagai manusia perlulah menjaga kebersihan alam sekitar. Lebih-lebih lagi tasik dan juga sungai. Apabila kita keluar berjoging ataupun keluar bermandi-mandi, kita perlulah menjaga kebersihan, seperti tidak membuang sampah-sampah merata-rata di tasik dan juga sungai. Kerana di tasik dan juga sungai mempunyai kehidupan mereka sendiri. Okey, kali ini saya akan berkongsi kepada anda semua berkenaan dengan kebaikan-kebaikan apabila kita menjaga alam sekitar dan juga keburukan-keburukan apabila kita tidak menjaga alam sekitar. Sebelum kita meneruskan perkongsian kita ini, saya akan membawa anda semua keluar rumah untuk membuat aktiviti luaran. Okey, so petang ni
saya keluar rumah, saya cari apa yang boleh saya buat aktiviti di luar. Okay, saya jumpa satu pasu bunga ni. Okay, saya ingatkan saya nak tanam pokok. Oh, tapi tengoklah dia punya piring tu ada air. So kita kena bersihkan dululah semua air-air yang ada kotoran. Okay, first kita akan bawa pasu bunga ni pergi ke bawah pipe. Okay, kita akan basuh dia. Kita basuh dengan bersih. Kita akan buka pipe dan kita cuci sehingga bersih, betul-betul bersih. Okay, seterusnya yang piring ni kita kena check dulu ada telur nyamuk ke tak. Itu adalah salah satu pencemaran pencemaran alam sekitar. Sebab nyamuk membiak, so kita buang air ni dan kita akan bersihkan. Okey, selesai sudah kita basuh. Okey, dah bersih. Ni pun dah bersih. Okey, kita akan sekejap lagi kita akan cari tanah. Okey, saya dah beli tanah ni. Okey, satu beg saya beli. Okey, kita taruh sini. Dan itu dah bunga yang kita akan tanam. Sebentar saja lagi kita akan letak dalam pasu ni. Okey, mula sekali kita akan masukkan tanah ke dalam pasu bunga ni. Dalam pasu bunga jangan tepi pasu bunga tu. Okey, pasu bunga ni kita letak atas piring. And then barulah kita start masukkan sedikit daripada tanah ni. Okey, selepas kita masukkan tanah, kita kena rata-ratakan dulu tanah dia. Kembur-kemburkan sikit. Okey, kemudian kita akan masukkan pokok bunga ni. Ni pokok bunga Okey, bismillahirrahmanirrahim. And then lepas ni kita akan timbus. Okey, seterusnya kita akan timbus kali kedua. Okey, kita akan penuhkan lah. Tapi jangan sampai tertimbus pula pokok tu. Tak hidup dia nanti. Okey, cukup. Okay, kita akan rata-ratakan. Kembur-kembur. Alright, alhamdulillah. Selesai sudah kita. Okey, selesai sudah kita menanam pokok. Sekarang saya akan berkongsi berkenaan dengan kebaikan daripada aktiviti yang kita buat sebentar tadi. Kebaikannya ialah dengan kita menanam pokok, pokok akan memberikan kita oksigen yang mencukupi dan akan melindungi daripada hakisan tanah, kemarau dan sebagainya. Selain itu juga ia akan melambatkan lapisan ozon untuk menipis. Okey, antara keburukan apabila kita tidak menanam pokok malah membuat pembalakan yang berleluasa, ia akan mendatangkan akibat yang buruk kepada kita. Contohnya lapisan ozon akan menipis, berlakunya tanah runtuh, kemarau, menjadikan suhu bumi semakin panas dan sebagainya. Oleh itu, kita sebagai makhluk yang hidup di atas muka bumi ini yang mempunyai akal dan fikiran haruslah mengambil berat berkenaan alam sekitar ini. Wallahu a'lam. Okey guys, kita masuk kepada tajuk amalan 3R. Apakah yang dimaksudkan dengan amalan 3R? Okey, sebagai rakyat Malaysia, kita kena sentiasa alert dan peka terhadap suasana alam sekitar. Kena sentiasa jaga alam sekitar dengan mengamalkan amalan 3R ni. R yang pertama adalah reduce, kemudian reuse, dan yang ketiga adalah recycle. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan reduce, reuse dan juga recycle? Reduce membawa maksud pengurangan dalam amalan 3R, iaitu mengurangkan penggunaan sesuatu objek yang boleh mengakibatkan pencemaran. Sebagai contoh,
Seterusnya kita masuk kepada reuse. Reuse ni membawa maksud guna semula bahan buangan, iaitu kita kena menggunakan bahan-bahan yang terbuang supaya dapat mengelakkan pembuangan sampah berlaku dan berlakunya peningkatan pembuangan sampah dari tahun ke tahun. Tetapi masyarakat sekarang ni kurang cakna dengan amalan reuse dan menyebabkan pembuangan sampah berlaku dengan banyak. Sebagai contoh, okey, seterusnya untuk yang terakhir kita akan masuk kepada R, iaitu recycle. Apakah yang dimaksudkan dengan recycle, tuan-tuan? Iaitu kitar semula. Recycle ataupun kitar semula bermaksud proses pengolahan semula bahan-bahan terbuang untuk kita menghasilkan barangan yang baru. Tetapi masyarakat sekarang ni apabila membuang sampah tidak mengikut kategori tong sampah yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sebab itulah sekarang ni kalau kita tengok tak ada lagi penggunaan tong kitar semula di mana-mana tempat. So kat sini saya nak bagi satu inisiatif, satu aktiviti yang boleh kita lakukan di rumah masing-masing dengan menggunakan tong kitar semula sebagai langkah latihan, langkah inisiatif dan juga praktikal untuk kita menjaga alam sekitar. Okey, kita akan masuk kepada contoh-contoh ni. Saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat tong kitar semula di rumah masing-masing. Let's go. Okey guys, sebagai contoh sebagai contoh kita ada dia punya bahan-bahan buangan kitar semula yang boleh kita kitar semula mengikut label yang telah ditetapkan di sini. Okey, kat sini saya dah buat dah macam tong sampah pertama ni. Maknanya ketiga-tiga ni saya menggunakan baldi sahaja. Nampak tak? Kita tak perlu nak beli tong sampah dekat kedai, tak perlu. Kita menggunakan kita punya kekreatifan dan juga inovasi kita. Dekat sini kita nampak ni adalah label bagi tong sampah bagi plastik. Kemudian tong kedua ni yang merah ni adalah tong bagi kertas. Dan kemudian yang tong ketiga ni adalah tong bagi kaca. Okey, kat sini kita ada kaca yang boleh jadikan sebagai bahan kitar semula. Dan kat sini kita ada bahan-bahan yang kertas dan juga plastik yang boleh kita masukkan ke dalam setiap label tong sampah ni. Okey, sebagai contoh plastik kita akan buang ke mana? Cuba tekan mana? Yes, ke sini. Plastik. Okey, kita buang. Kita buang. Buang dia, kita buang. Yes, kita bagi penuh sampailah habis. Okey. Yes. Nampak tu? Penuh tak? Plastik penuh ni. Ada lagi tak? Ya, ada lagi. Kita sumbat macam ni. Okey. Ini sebagai contoh saja Sebagai contoh saja. Kalau korang nak buat dia punya bekas lagi besar, lagi cantik. Bagi muat dah. Seterusnya kita label pada kertas. Tong sampah kertas. Okay, kat sini kita nampak ada apa? Newspaper. Newspaper ni adalah kertas. Okey. Kita boleh buang dekat sini ya, tuan-tuan. Kat sini. Buang saja gitu. Ataupun kita boleh gulung-gulungkan. Kita gulung-gulungkan, kita buang sini. Yes.
seterusnya, ini pun dalam kategori kertas. So kita boleh buang ke sini. Yes. Seterusnya kaca. Kaca yang tak digunakan, kita boleh buang ke tong kitar semula bagi kaca. Letak elok sebab kalau kita letak tak elok nanti dah akan pecah. Kita bagi elok-elok sikit. Kini pun kaca buang ke sini. So siap. Yes. Ni dia. Yang pertama, pengenalan pencemaran air. Perubahan yang berlaku pada air dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh pelbagai bahan pencemaran dalam pelbagai bentuk seperti pepejal, cecair dan gas. Seterusnya, nombor 2, iaitu kepentingan air. Semuanya itu sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami dan lagi kami telah hidupkan dengan air itu bumi yang mati. Surah Qaf. Seterusnya, bekalan domestik. Kita terbahagi kepada 2. Bekalan domestik, perindustrian, pelancongan dan rekreasi pengangkutan. Kita pergi ke nombor 3, iaitu punca pencemaran air. Yang pertama, pembuangan sampah sarap. Yang kedua, sisa toksik dari sektor kilang. Yang ketiga, sisa domestik. Yang empat, tumpahan minyak. Yang kelima, aktiviti pembinaan. Seterusnya, menjejaskan kehidupan akuatik, iaitu 4 kesan-kesan pencemaran air. Yang seterusnya, B, menjejaskan kesihatan manusia. Kehidupan laut seperti ikan dan kerang yang ada di dalam laut yang dimakan oleh manusia boleh mengakibatkan penyakit berjangkit. Seterusnya, penyakit seperti taun, penyakit gatal-gatal, alahan dan kumahan boleh akan menyebabkan kepada kesihatan manusia, ya. Seterusnya, C, mengurangkan tekanan oksigen di dalam air. Iaitu yang pertama, sisa kumbahan dan sisa toksik terkumpul di permukaan air dan terampai di air tawar. Kedua, mengurangkan kualiti air manusia dan alam sekitar untuk kehidupan laut. Yang ketiga, mengurangkan jumlah cahaya matahari, penemusi air mengganggu pertumbuhan fotosintesis. Yang kelima, inisiatif atau langkah-langkah mengatasi pencemaran air, iaitu tidak membuang sampah ke dalam sungai, tasik atau laut. Kita juga perlu membersihkan sampah yang terdapat di kawasan pantai, laut atau sungai ke dalam tong sampah atau tong kita semula yang disediakan. 1. Program kesedaran pendidikan. Yang kedua, strategi pembangunan mampan. Yang ketiga, penubuhan sebuah yayasan atau hala pencintaan seperangai sungai. Yang keempat, mewajibkan sistem pembentangan air, buang loji, pelepasan bahan-bahan sisa toksik. Kesimpulan, masalah pencemaran air merupakan suatu perkara yang perlu diambil berat oleh semua pihak. Seterusnya, pelbagai institusi haruslah dilakukan bersama sepanjang tahun supaya dapat mencapai tahap pembersihan yang lebih efektif.